haba pemendakan dan pengiraan, topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Okay, dalam topik ni, apa yang cikgu nak awak kuasai? Yang pertama, awak mesti boleh menjelaskan maksud haba tindak balas. Yang kedua, daripada haba tindak balas ni, nanti awak akan tengok ada 4 jenis. So, hari ni kita akan pergi kepada haba pemendakan. Jadi, awak mesti boleh menjelaskan maksud haba pemendakan. Yang ketiga, menggambar dan mentafsirkan gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas pemendakan. Okay, dan yang keempat, menyelesaikan masalah melibatkan pengiraan haba pemendakan. Okay, ini apa yang awak perlu kuasailah pada akhir pembelajaran ini. Sebelum memulakan pembelajaran ini, anda sepatutnya sudah mempelajari tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik berdasarkan perubahan tenaga dia. Okay, untuk tindak balas eksotermik, tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran dan yang akan menyebabkan suhu persekitaran tu menaik. Yang kedua, untuk tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Okay? Dan tindak balas ini menyebabkan suhu persekitaran menurun. Nampak? Dua jenis tindak balas kimia ni tadi, kedua-duanya berbeza kan? Yang satunya perbezaan dari segi pemindahan haba, yang keduanya dari segi perubahan suhu. Dan macam mana cara ataupun alat yang kita perlukan untuk membuktikan tindak balas tu ialah termometer. So mesti ada termometer, dan termometer tu kita gunakan untuk mengukur suhu persekitaran. Kalau suhu makin naik, maksudnya eksotermik. Kalau suhu berkurang, maksudnya tindak balas tu ialah tindak balas endotermik. Semasa tindak balas kimia, tenaga dibebaskan ke persekitaran atau tenaga diserap dari persekitaran. Perubahan dalam tenaga ini boleh ditunjukkan dengan menggunakan gambar rajah aras tenaga. So, minggu lepas kita dah belajar cara untuk melukis rajah aras tenaga. Betul tak? Betul kan? Yang pertama sekali kena ada apa? Yang pertama sekali kena ada paksi ni, paksi Y kan? Dan dilabelkan tenaga. Kemudian ada garisan untuk bahan tindak balas. Yang ni kandungan tenaga untuk bahan tindak balas. Yang ni pula ialah kandungan tenaga bagi hasil tindak balas. Kena tulislah bahan apa, hasil dia pula apa. Dan daripada garisan kandungan tenaga bahan tindak balas, kita kena buat satu anak panah menurun pergi ke hasil tindak balas. Kenapa kena turun? Sebab ni eksotermik, daripada bahan ke hasil. Dan jangan lupa last sekali ialah kita tulis nilai bagi delta H. Delta H ni merujuk kepada haba tindak balas lah. Dalam kes ni kita nak kira haba pemendakan, jadi delta H kat sini merujuk kepada haba pemendakan. Okay, negatif merujuk kepada eksotermik, di mana haba dibebaskan. Kalau haba dibebaskan, sign dia adalah negatif. Okay, kilojoule per mol. Bagi tindak balas endotermik lah, sama je, step yang sama. Buat paksi Y, labelkan tenaga dia sama ada dalam unit joule ataupun kilojoule. Kemudian yang ini endotermik, bermaksud dia menyerap haba. Kalau serap, makin lama makin banyak lah kan. Bila tenaga tu diserap, diambil. Jadi makin lama jadi makin banyak. So yang ni awal, kandungan tenaga bahan. Masa ni tenaga dia sikit je. So sebab itulah kandungan tenaga bagi bahan tindak balas ni rendah. Kandungan tenaga bagi hasil tindak balas mesti lebih tinggi untuk tindak balas endotermik. Sebab tadi dia serap tenaga, so kandungan dia mesti lebih tinggi lah. Dan buat garisan daripada bahan kepada hasil. Buat garisan dan buat anak panah. Tengah-tengah dia dekat anak panah ni, tulislah nilai bagi delta H tu sama dengan berapa. Untuk endotermik, sign dia mesti positif. Okay, menunjukkan, positif tu menunjukkan yang haba diserap semasa tindak balas tu berlaku.
Pemecahan ikatan kimia dalam bahan tindak balas ialah proses endotermik. Pecahkan ikatan ialah endotermik. Manakala untuk membentuk ikatan ialah eksotermik. Okey, yang ni tenaga dibebaskan. Tenaga dibebaskan ni untuk eksotermik. Maksudnya dia nak bentuk ikatan. Okey, kita boleh ulang balik tak? Nampak ni. Okey, yang ni yang asal. Yang ni yang asalnya H dengan H, Cl dengan Cl. Kan? Jadi mula-mula kita kena putuskan dulu ikatan antara H dengan H. Kena putuskan dulu ikatan antara Cl dengan Cl. Nak putuskan tu macam mana? Nak putuskan ikatan ialah proses endotermik. Maksudnya dia kena serap haba. So haba diserap sehinggalah ikatan H dengan H tu putus. Cl dengan Cl tu putus. Okey? Dan nak bentuk ikatan baru antara H dengan Cl, tenaga haba dibebaskan. Barulah ikatan tu terbentuk. Okey, dia serap tenaga untuk putuskan ikatan. Okey, dan dia bebaskan tenaga untuk bentuk ikatan. Boleh nampak ya? Okey, ini satu contoh ferrum 3 oksida. Dia bertindak balas dengan karbon monoksida untuk menghasilkan besi dan juga karbon dioksida. Dekat sini nilai delta H dia ialah negatif 27 kJ per mol, menunjukkan ini adalah tindak balas eksotermik. Sebab negatif kan? Negatif adalah eksotermik. Berapa eksotermik merujuk kepada haba dibebaskan. Berapa banyak haba yang dibebaskan untuk menghasilkan bahan ni? Berapa banyak haba dibebaskan untuk menghasilkan ni, hasil ni. Daripada bahan, yang ni bahan kan, sebelum anak panah ni bahan, selepas anak panah ni hasil. So daripada bahan nak tukar menjadi hasil ni, kita sebanyak 27 kJ per mol tenaga dibebaskan. Barulah bahan ni boleh dibentuk. Okay, persamaan yang cikgu tunjuk ni, yang ni persamaan kimia awak selalu jumpa, betul tak? Ferrum 3 oksida dalam bentuk pepejal bertindak balas dengan gas karbon monoksida untuk menghasilkan pepejal ferrum ataupun pepejal besi dan juga gas karbon dioksida. Ini persamaan kimia. Untuk jadikan dia persamaan termokimia, kita just tambah delta H dekat belakang. Kita tulis berapa nilai delta H dia. Berapa nilai tenaga yang diserap atau dibebaskan untuk pembentukan sesuatu hasil. Haba tindak balas bergantung kepada dua faktor. Okay, sila klik tab untuk mengetahui lebih lanjut. Kita ada dua faktor, bilangan mol dan juga arah tindak balas. Okay, bilangan mol bahan tindak balas yang terlibat ditunjukkan dalam persamaan termokimia. Kat sini kan dia tunjuk dalam persamaan termokimia. Ada nombor dekat depan tu merujuk kepada mol. Persamaan termokimia ini menunjukkan 46 kJ tenaga haba dibebaskan apabila 1 mol NH3 dihasilkan daripada setengah mol nitrogen dan 3/2 mol gas hidrogen untuk menghasilkan 1 mol amonia. Okay, ini satu faktor lah. Faktor yang pertama, bilangan mol bahan. Bilangan mol bahan yang terlibat ditunjukkan dalam persamaan termokimia. Untuk tindak balas yang sama, kalau kita gunakan mol yang berbeza. Nampak kat sini, tadi guna 1/2 kan? Sekarang kita guna 1 mol gas nitrogen dengan 3 mol gas hidrogen. Dia akan hasilkan 2 mol gas amonia. So, nilai delta H dia adalah negatif 92 kJ. Menunjukkan 92 kJ tenaga dibebaskan untuk menghasilkan 2 mol gas amonia. Jadi, dia kat sini, tadi guna setengah mol
nitrogen, 3/2 mol hidrogen boleh hasilkan 1 mol amonia. Sekarang 1 mol nitrogen dengan 3 mol gas hidrogen boleh menghasilkan 2 mol gas amonia. Jadi haba tindak balas bergantung kepada bilangan mol bahan tindak balas dan hasil tindak balas yang ditunjukkan dalam persamaan itu. Lagi tinggi bilangan mol, of course lah, meningkat lagi tinggi nilai delta H dia. Tapi kena ingat, sebenarnya kita hanya nak cari bilangan kandungan tenaga ataupun kuantiti tenaga yang dibebaskan apabila 1 mol hasil terbentuk. Okay, haba pemendakan dan pengiraan. Okay, haba tindak balas. Okay, yang ni dia repeat balik lah. Ada 4 jenis tadi tindak balas. Okay, dan fokus kita pada hari ni ialah haba pemendakan. Okay, haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya. Haba pemendakan. So, kita nak 1 mol mendakan terbentuk. Okay, kat sini kita ada, balik sekejap ya. Okay, plumbum nitrate. Plumbum nitrate dalam bentuk larutan aqueous akan ditindakbalaskan dengan natrium bromida dalam bentuk larutan aqueous juga untuk menghasilkan pepejal plumbum 2 bromida. So ini adalah mendakan lah sebab dia pepejal, dan juga natrium nitrate. Natrium nitrate ialah garam yang larut dalam air. So dia dalam bentuk larutan aqueous. So kita nak tengok ni apa mendakan plumbum 2 bromida. Okay, kita sediakan dulu plumbum 2 nitrate. Kita tuangkan ke dalam satu tabung uji yang lain. Kita ambil pula larutan natrium bromida. Kita tuang dalam tabung uji yang sama. So di sini terbentuk mendakan plumbum 2 bromida. Okay, pemendakan plumbum 2 bromida akan terbentuk. Okay, so mendakan pula, pemendakan yang terhasil daripada proses pemendakan kan. Bagaimana mendakan tu terhasil? Dia mesti melibatkan proses sama ada dia serap tenaga ataupun dia bebaskan tenaga. Untuk pemendakan, tindak balas pemendakan, dia ada 2 kemungkinan. Dia boleh jadi tindak balas tu endotermik ataupun exotermik. Dia special 2. Okay, depends pada soalan lah. Aku tengok betul-betul soalan yang dia bagi. Okay, yang ni pula ialah cara untuk menentukan haba pemendakan argentum chlorida. Okay, apa objektif dia untuk menentukan haba pemendakan argentum chlorida? Okay, bahan apa yang kita nak guna? Ini bahannya 0.5 mol per desimeter padu larutan natrium chlorida, 0.5 mol per desimeter padu larutan kalium chlorida, dan 0.5 mol desimeter padu larutan argentum nitrate. 3 bahan. Radas pula. Okay, kita akan guna 2 cawan polistiren, 2 silinder penyukat 50 cm padu, dan termometer. Prosedur. Kita ada 2 set prosedur. So kita nak tengok yang mana dulu, terpulang. Okay, saya pilih yang ni dulu. Natrium chlorida dan argentum nitrate. NaCl dengan AgNO3. Okay, langkah yang pertama. Kita klik nombor 1 ni menunjukkan langkah yang pertama. Okay, apa dia langkah yang pertama? Dengan menggunakan silinder penyukat sukat 25 cm padu, 0.5 mol desimeter padu natrium chlorida, dan pindahkan kepada satu cawan polistiren. Kita ambil natrium chlorida, kita sukat dulu sebanyak berapa dia nak tadi? Dia nak 25 cm padu. Okey, sukat guna silinder penyukat, jangan terus tuang dalam cawan ya. Daripada silinder penyukat barulah kita tuang ke dalam satu cawan polistiren. Langkah yang kedua,
sukat suhu awal larutan natrium klorida. Kita ambil termometer, kita sukat suhu awal larutan yang kita dah tuang dalam cawan polistiren tadi. Okey, rekodkan suhu awal 28.5 darjah Celsius. Okey, so step yang pertama NaCl tuang dalam silinder penyukat. Daripada silinder penyukat tu kita tuang ke dalam cawan polistiren. Yang kedua kita ukur suhu kan dan rekodkan. Okey, langkah yang ketiga, dengan menggunakan silinder penyukat yang lain, sukat 25 cm padu 0.5 mol per desimeter padu larutan argentum nitrat dan tuangkan ke dalam cawan polistiren yang lain. Ni, ini garam yang kedua, argentum nitrat, nak 25 cm padu, tuanglah kat dalam silinder penyukat tadi 25 cm padu. Daripada silinder penyukat barulah kita tuang ke dalam cawan polistiren yang kedua. Macam biasa, macam tadi juga, apa dia rasanya step yang keempat ni? Kita kena rekod juga suhu awal untuk larutan argentum nitrat. Tadi kita dah sukat suhu awal untuk NaCl, sekarang kita sukat suhu awal untuk AgNO3. Okay, 28.5 darjah Celsius. So sama kan? Suhu dia sama. Suhu awal NaCl dan AgNO3 sama. Okay, langkah yang kelima, tuangkan larutan argentum nitrat dengan segera ke dalam cawan polistiren yang mengandungi larutan natrium klorida dan kacau campuran itu dengan menggunakan termometer. Dia suruh tuang argentum nitrat ni, tuang ke dalam larutan natrium klorida. Okay, dan kacau campuran tu dengan termometer. Okay, tuang dulu. Lepas tu ambil termometer, kacau. Dan step yang terakhir, sukat suhu tertinggi. Bukan suhu akhir ya, tapi suhu yang tertinggi. 32 darjah Celsius. Suhu tertinggi ni berbeza dengan suhu akhir. Suhu akhir tu ialah suhu yang kita set masa kan. So bila dah habis masa tu, kita catat suhu. Itu suhu akhir. Tapi yang ini suhu tertinggi. Kita biarkan dia sekejap. Kita tengok suhu tu dia naik sampai mana. Lepas tu dia akan mula turun. So yang maksimum yang dia naik tu yang kita rekodkan. Okay, 32 darjah Celsius. Ini adalah suhu yang tertinggi. Okay, so ada 6 step. Itu untuk set yang pertama. Kita ulang langkah 1 hingga 6 tadi. Untuk set yang kedua, kita gantikan apa? NaCl kita ganti dengan KCl. Okay, cikgu klik je dua-dua supaya bila awak tengok ni banyak kali, nanti awak boleh ingat dia punya step. Okay, so yang pertama, rasanya apa step yang pertama tadi? Kita kena buat apa? Kita kena tuang KCl ke dalam silinder penyukat sebanyak 25 cm padu kan. Dan daripada silinder penyukat, kita tuang ke dalam satu cawan polistiren. Betul tak? Kena belajar mengingatlah. Right, kita tuang. Sambil tu baca, cawan polistiren digunakan kerana ia adalah penebat haba yang akan meminimumkan kehilangan haba ke persekitaran. Bukanlah kata tak ada langsung haba yang dibebaskan ke persekitaran. Ada, tapi kita minimumkan, kita kurangkan sebab kita akan anggap tiada. Itu anggapan kita, tiada haba yang dihilangkan ke persekitaran. Okay, tuang dalam cawan polistiren. Step yang kedua apa dia? Step yang kedua, kita kena ukur suhu awal larutan kalium klorida. So, kita klik kat termometer, dia akan pergi sukat suhu awal 28 darjah Celsius. Kena rekod lah. Bukan ukur saja ya, ukur dan kena rekodkan. Yang ketiga, step yang berulang kan, ambil AgNO3 ni sebanyak 25 cm padu, kita ukur guna measuring cylinder ataupun silinder penyukat. Lepas tu barulah kita transfer ke cawan polistiren yang kedua. Step yang keempat, apa dia step yang keempat? Rekodkan suhu awal untuk larutan argentum nitrat. Kita sukat dan kita rekodkan. Berapa ni suhu awal dia? 28 darjah Celsius juga. So sama dengan suhu kalium klorida tadi. Step yang kelima,
Okey, tuang larutan ni, argentum nitrat tuang ke dalam larutan kalium klorida, kemudian kita kacaukan. Ambil termometer, kacau. Okey, dan step yang terakhir, apa dia yang kita buat yang terakhir sekali? Kita kena rekod suhu yang tertinggi yang terhasil. Okey, suhu yang tertinggi yang diperoleh ialah 31.5 darjah Celsius. Okey, 6 step. Kalau nak ikutkan 7 step lah, sebab step yang ke-7 tu ialah ulang semula eksperimen dengan menggantikan larutan natrium klorida kepada larutan kalium klorida. So ada total 7 step. Selepas kita buat prosedur, okay, kita kena rekod keputusan. Okay, rekod keputusan dalam bentuk data. Sangat mudah untuk rekod dalam bentuk jadual. So di sini dia suruh isikan tempat kosong untuk melengkapkan ringkasan di bawah. Untuk eksperimen yang sama yang kita guna NaCl, eksperimen yang pertama kita guna NaCl dengan AgNO3, suhu awal dua-dua adalah 28.5, suhu awal purata. Kalau suhu awal tu berbeza dan kita ambil purata. Okey, kalau suhu awal tu sama macam ni, kita ambil je lah 28.5. Satu tempat perpuluhan ya untuk rekod. Untuk termometer kita kena letak satu tempat perpuluhan 28.5. Kalau suhu berbeza awak ambil purata. Tahu tak ambil purata macam mana? Yang pertama tambah dengan yang kedua bahagi dengan 2, dapatlah suhu awal purata. Suhu tertinggi yang diperoleh ialah 32 darjah Celsius. So perubahan suhu dia, suhu tertinggi tu tolak dengan suhu awal purata. So 32 tolak 28.5. Dapat 3.5 darjah Celsius. Yang kedua, eksperimen yang kedua yang kita guna kalium klorida, suhu awal dia sama 28 dengan 28. So tak ada masalah pun, nak kira pun tak apa, tak kira pun tak apa. Direct je ambil 28.0. Suhu tertinggi 31.5. Jadi perubahan suhu adalah sebanyak 3.5 darjah Celsius juga. Okay. Katakanlah awak rekod suhu salah, awak letak satu je tempat, awak letak tak ada tempat perpuluhan, sudah tahu awak akan jadi salah lah. Kalau ikutkan kertas 3 yang dalam silibus yang sebelum ni, kertas 3 kan, ada kertas 3, awak tak ada kertas 3, betul tak? Silibus sebelum ni ada kertas 3. Kertas 3 awak ujian amali, tapi kertas 3 diorang bertulis. So dalam kertas 3 cara kita rekod mesti betul juga tempat perpuluhan. Kalau bilangan tempat perpuluhan tu tak sama ataupun tak tepat, awak mungkin hanya dapat 1 markah saja atau 2 markah saja. Okey. Okey, itu keputusan dari segi data dia, dari segi pemerhatian. Okey, pemerhatian pun kita kena rekod, jangan rekod data saja. That's why masa buat eksperimen kita tak boleh main-main sambil tunggu data, main-main kejar-kejar dengan kawan, tak boleh. Kita kena perhati apa yang terbentuk, ada tak perubahan warna, ada tak gelembung udara ke terbentuk, ada tak berlaku nyalaan. Okey, itu semua benda yang kita kena perhatikan. Kedua-dua tindak balas pemendakan membentuk mendakan. Mendakan apa? Mendakan apa yang terbentuk, berwarna apa mendakan tersebut, kita guna NaCl. Kita tak tahu yang mendakan yang terbentuk, contohnya NaCl bertindak balas dengan argentum nitrat. Okey, jadi kita nak tahu mendakan apa yang terbentuk, kita tukarkan pasangan dia. Okey, Na akan pasangan dengan NaNO3 tambah dengan Ag akan jadi AgCl. Kat sini Na, garam natrium semuanya garam larut. Garam nitrat pun semua garam larut. So yang ini adalah garam larut. Okey, garam larut means dia dalam bentuk larutan aqueous. Yang kedua, argentum klorida. Argentum klorida ialah garam tak larut ataupun garam tak terlarutkan. Okey, awak dah hafal kan? Sepatutnya kena hafal ni, garam apa larut, garam apa yang tak larut. So ini mendakan yang terbentuk. Argentum klorida ni warna apa? Itu awak kena tahu. Okey, kat sini argentum klorida, so dia berwarna putih. So mendakan ni ialah mendakan putih. Suhu campuran apabila kedua-dua larutan dicampur, suhu campuran akan meningkat kan? Tadi kita tengok eksperimen tu, walaupun kena suhu awal dia berbeza, tapi
Kita tengok suhu akhir dia meningkat. So, suhu campuran mesti meningkat. Perubahan suhu bagi argentum nitrat dan campuran dalam kedua-dua eksperimen adalah sebanyak perubahan suhu tadi sebanyak 3.5 darjah Celsius kan, kalau tak silap. Okay. Ini pemerhatian yang kita kena buat. Okay, dah. Keputusan tadi dalam bentuk data, jadual dalam bentuk pemerhatian. Kita tengok pula inference. Inference biasa kita masuk dalam perbincangan. Sila klik pada gambar di bawah untuk maklumat selanjutnya. Okay, daripada pemerhatian, apa dia inference yang kita boleh buat? Okay, mendakan putih yang terbentuk di dalam kedua-dua tindak balas pemendakan ialah argentum chlorida. Suhu campuran meningkat selepas kedua-dua larutan bercampur. Ini menunjukkan bahawa tindak balas ini ialah tindak balas eksotermik. Kalau suhu akhir meningkat, maksudnya eksotermik sebab tindak balas tu membebaskan haba ke persekitaran. Dan yang kita ukur tadi ialah suhu persekitaran. Yang ni salah, maybe dia punya ejaan huruf besar dengan huruf kecil. Okay, dan yang terakhir sekali perbincangan. Yang ni dari segi pengiraan, macam mana cara kita nak kira berapa banyak haba yang dibebaskan semasa tindak balas tu berlaku. Mari kita mengira haba pemendakan argentum chlorida menerusi 3 langkah. Kita ada 2 set eksperimen tadi, betul tak? Pilih je mana-mana satu, pengiraan dia sama. Okay, langkah yang pertama, kita kira tenaga yang dibebaskan dalam eksperimen tersebut. Kenaikkan suhu campuran. Yang A, kenaikkan suhu campuran, suhu yang tertinggi. Tolak suhu awal purata. Berapa ya suhu tertinggi tadi? 32 kan? 32.0. Suhu awal purata untuk eksperimen yang pertama ialah 28.5. So, kenaikan dia adalah 3.5 darjah Celsius. Okay, kemudian langkah yang kedua. Belum lagi langkah yang kedua, masih lagi langkah yang pertama. Tenaga haba yang dibebaskan, kita kena kira MC theta. Right, yang ni kita guna formula Q sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta. Rasanya awak very familiar dengan formula ni, awak dah belajar dalam fizik. Okay, so Q sama dengan MC theta. Bila soalan tu dia tulis haba yang dibebaskan ataupun haba yang diserap, means dia merujuk kepada Q. M ialah jisim dengan anggapan larutan yang kita guna tu ketumpatan dia adalah 1 gram per sentimeter padu. C pula ialah muatan haba tentu air 4.2 joule per gram per degree Celsius dan theta ialah perubahan suhu. Jadi awak kena ingat semula dalam eksperimen tadi larutan yang kita guna 25 kan? NaCl 25 darjah Celsius. AgNO3 kita guna 25 darjah Celsius juga. 25 cm padu. Kenapalah darjah Celsius? 25 dengan 25 cm padu. So tambahkan dia akan jadi 50 cm padu. 50.0. Okay, tambah dengan muatan haba tentu, bukan tambah. Oh, okay, sorry. 25.0 tambah 25.0 cm padu kan. So kita anggap dia ketumpatan dia sama dengan air. So kita direct ditukar kepada bentuk gram. C nilai dia 4.2. Yang ni memang pemalar dia kena hafal. Kenapa tak payah hafal? Soalan memang dia bagi yang 4.2 joule per gram per degree Celsius. Darab dengan theta perubahan suhu tadi 3.5 darjah Celsius. So, berapa joule? Kita kira sekejap. ...735 joule. Okay. Ini dalam unit joule. Kalau kita nak convert kepada kilojoule, so 735 bahagilah dengan 1000, kita akan dapat 0.7
0.735 kilojoule. Patutnya kalau ikutkan mass satu tempat perpuluhan juga. Okey, tapi tak apalah. Dia salahkan jawapan cikgu tadi sebab cikgu letak satu tempat perpuluhan. Patutnya memang ada satu tempat perpuluhan untuk ukur G same. Alright, so yang ni semua betul. 0.735 kilojoule. Dan kita pergi ke langkah yang kedua. Langkah kedua, kita kena kira bilangan mol argentum chlorida yang terbentuk. Nak kira bilangan mol sangat senang. Guna je formula N sama dengan MV bahagi 1000. Sebab kita guna larutan aqueous kan, dia siap bagi kepekatan dan juga isi padu. So N adalah bilangan mol. Kita isi je lah M dia berapa. M yang kita guna tadi ialah 0.5 mol per desimeter padu kan. Volume dia adalah 25 cm padu. So kita isi M 0.5, isi padu 25. So 0.5 darab dengan 25 sama dengan 12.5. 12.5 mol. Kejap. Belum bahagi 1000. 0.0125 mol. Yang kedua, bilangan mol ion klorida yang digunakan. Benda yang sama. Okey, bilangan mol ion klorida dengan bilangan mol ion argentum. Isi je semula. 25.0.012. Ini mesti salah tempat perpuluhan je ni. Biasalah benda yang dah disistemkan kan. Kalau salah sikit pun jadi salah. Sebenarnya betul je. Okay. So 0.0125 mol. Ini step yang kedua. Right. Persamaan ion kan. Satu ion klorida. Satu ion argentum bertindak balas dengan satu ion klorida untuk menghasilkan satu mol argentum klorida. Right. Kita pergi ke langkah yang ketiga. Kita dah kira bilangan mol. Kita dah kira tenaga haba yang dibebaskan. So yang ketiga, kita akan kira haba pemendakan. Untuk kira haba pemendakan, formula dia delta H lah. Ini haba pemendakan. Okay, ataupun haba tindak balas. Ini tindak balas pemendakan. So delta H ni adalah haba pemendakan. Q bahagi dengan N. Q yang sama dengan MC theta tadi kita dah kira. N pun kita dah kira. So kita masukkan je dalam formula yang dia bagi ni. Tenaga haba yang dibebaskan sama dengan tenaga haba yang dibebaskan tadi sebanyak 0.735 kilojoule. Okey, kemudian bahagi dengan bilangan mol, bahagi dengan N. N yang kita dapat 0.0125 mol sama dengan 58.800 kilojoule. Semak. Apa yang salah? Langkah satu tadi automatic padam. Sini betul 0.735 kilojoule bahagi dengan bilangan mol dia 0.0125 dapat 58.8 kilojoule. Okey, baru betul. Okey.
Oleh itu, haba pemendakan argentum klorida ialah negatif 58.8 kJ per mol. Jangan lupa letak sign negatif. Negatif tu merujuk kepada tindak balas eksotermik sebab suhu yang kita ukur tadi, suhu tu meningkat kan? Kalau suhu meningkat, eksotermik, so kena letak sign negatif. Dan masukkan 58.8 kJ per mol. Ini kita dah kira bilangan mol kan, kita bahagi dengan bilangan mol tadi untuk kita dapatkan nilai haba pemendakan bagi 1 mol. Okay, so inilah jawapannya. Ada 3 step. Step yang pertama kira Q, step yang kedua kita kira N, bilangan mol, step yang ketiga baru kita kira delta H dia berapa. Kita proceed dengan set yang kedua. Cara pengiraan dia sama je. Right? Tengok balik ya. Okay, langkah yang pertama mesti kira Q. Nak kira Q, kita kira dulu beza suhu. Untuk yang set yang kedua tadi, kalau tak silap 28.0, 31.5. Suhu tertinggi dia. Suhu awal ialah 28.0. Jadi beza dia 3.5 darjah Celsius. Okay. Alamak. Silap. Isi balik 31.5 28.0 3.5 darjah Celsius. Okay, ini dah betul. Dan kita baru kira Q. M tu sama dengan berapa? 25 tambah 25 lah macam tadi. 25 cm padu larutan kalium klorida tambah dengan 25 cm padu larutan argentum nitrat. 25 tambah dengan 25 dengan anggapan ketepatan dia sama dengan air 1 gram per cm padu. Kemudian muatan haba tentu C 4.2 yang ini tetap. Theta 3.5 suhu kan, perubahan suhu tadi. So MC theta, yang ni M 50, C dia 4.2, theta dia 3.5. Tekanlah kalkulator. Sama juga 735 joule. Kita nak tukar kepada kilojoule, kita bahagi dengan 1000, dapat 0.735. Okay, so ini step yang pertama. Dah dapat Q. Okay, step yang pertama dah dapat Q. Pergi step yang kedua. Nak cari apa? Kita nak cari N, bilangan mol. Bilangan mol ion argentum yang digunakan untuk cari bilangan mol, MV darab 1000. MV bahagi 1000. So, M dia ialah 0.5. V dia adalah 25 cm padu. Dapat 0.0125. Untuk CL yang ni pun sama lah, kita tulis balik semula je. Okay, so ini step yang kedua, kita dah dapat N. So step yang ketiga, apa yang kita belum dapat? Delta H yang kita belum dapat kan? Ini persamaan pembentukan pemendakan. Okay, dan kita pergi step yang ketiga nak cari delta H. Delta H sama dengan Q yang kita dapat tadi bahagi dengan N. So, berapa Q yang kita dapat dalam kilojoule? 0.735. Kita bahagi dengan bilangan mol yang kita dapat tadi, 0.0125 mol. Dan 0.735 bahagi dengan 0.0125 sama dengan 58.8 kilojoule. Same. Okey, semua betul. Menunjukkan delta H kita adalah negatif 58.8 kilojoule per mol. Kenapa negatif? Again, sebab tindak balas ni eksotermik. Macam mana kita nak tahu dia eksotermik? Sebab suhu meningkat. Suhu persekitaran tadi, suhu yang kita rekodkan tadi, menunjukkan peningkatan daripada 28 kepada 31.5 darjah Celsius. Okey, faham tak? Cikgu harap semua faham step-step yang kita dah buat. Okey kan? Habis 3 step. Okey, untuk kedua-dua set.
Nilai teori bagi haba pemendakan Argentum Florida ialah negatif 65.5 kilojoule per mol dan hasil yang diperoleh daripada eksperimen ialah kita dapat tadi 58.8, teori 65.5. Kenapa ada perbezaan? Kenapa nanti kejap lagi kot dia akan beritahu. Okey, kat sini nilai teori dan hasil yang diperoleh daripada eksperimen adalah lebih rendah sebab kita dapat 58.8, teori 65.5. Persamaan termokimia untuk eksperimen 1. Eksperimen 1 kita guna NaCl. So AgNO3 bertindak balas dengan NaCl untuk menghasilkan NaNO3 dan juga AgCl dalam bentuk berpejal. So ini mendakan je lah. Persamaan yang kedua AgNO3 dengan KCl untuk menghasilkan mendakan AgCl dan juga KNO3. Dan ini pula ialah gambar rajah aras tenaga untuk Argentum Florida dan Argentum nitrat. Okey, untuk natrium Florida ini dah lengkap ke? Boleh klik. Alright. Cara lukis dia, ingat paksi Y dulu, labelkan tenaga, dan kita buat gambar rajah aras tenaga. Untuk ni tindak balas eksotermik, haba dibebaskan. So haba akan jadi makin sikit kan? Jadi kandungan tenaga bahan tindak balas mesti lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Apa dia bahan yang kita guna? Untuk set yang pertama, ini bahan dia. Hasilnya apa? Yang ni hasil dia. Kena tulis dekat atas kandungan tenaga tu, ke atas garisan tu, tulis bahan dia apa, hasil dia apa, dan buat anak panah, sambungkan daripada bahan kepada hasil. Okey, dan anak panah kepada hasil lah. Kalau meningkat, so anak panah ke atas lah. Dan dekat tengah-tengah ni, dekat anak panah tu, kita letakkan delta H, nilai dia berapa. Okey, ini dia punya penerangan lah untuk gambar rajah aras tenaga. Yang kedua yang kita guna KCl. Sama juga gambar dia, kita labelkan ni bahan, yang ni hasil, yang ni bahan, dan yang ni adalah nilai delta H. Garis putus-putus ni tak buat pun tak apa. Okey, garis lurus ni wajib buat. Yang ni menunjukkan kandungan tenaga hasil. Yang oranye ni kandungan tenaga bahan. Okey, jangan lupa paksi Y saja ya, paksi X tak payah, dan paksi Y tu labelkan tenaga. Lagi bagus ada unit di sekali lah, joule ataupun kilojoule. Kat sini dia bagi unit kilojoule per mol kan. So better dekat tenaga tu ada unit kilojoule. Okay, so kita sudah pun habis untuk pemendakan, haba pemendakan. Jadi adakah kita dah lengkap ke semua yang kita nak tadi? Kita tengok balik hasil pembelajaran. Kita nak jelaskan maksud haba tindak balas. Ya, dah tengok kan maksud haba tindak balas tadi. Maksudnya apa? Haba yang dibebaskan apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada tindak balas. Itu maksud haba tindak balas. Maksud haba pemendakan. Haba tindak balas tu very general lah. Yang kedua, okay, yang ni yang pertama lah untuk haba pemendakan. Yang kedua, kita boleh menggambar dan mentafsirkan gambar rajah aras tenaga. Kita boleh lukis dan kita boleh tafsir gambar rajah aras tenaga. Pun cikgu rasa tak ada masalah. Okay, kita dah kuasai. Okay, cikgu harap awak pun kuasai lah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan haba pemendakan. Pun cikgu dah tunjukkan tadi. Untuk lebih kefahaman, cikgu akan bagikan latihan-latihan lah, latihan pengiraan dan cara, dan awak kena lukiskan juga gambar rajah aras tenaga seperti modul yang cikgu dah lampirkan pada awak nanti. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Harap kalau awak tak faham, awak PM cikgu untuk sembarang pertanyaan. Okay?
Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.